Baik. Ha. Lagi sekali saya jelaskan ya di atas pertanyaan anda. Dikarenakan sudah membaca banyak buku termasuk buku solat di sebalik solat. Ha. Jadi pertanyaan apa tadi? Cuba tanya lagi sekali, saya nak rakam ni. Ha. Cuba tanya soalan lagi sekali, saya nak rakam ni. Oh, yang tadi solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat di depan solat, selepas solat. Kitab mana tu? Tadi saya cakap sama ada jasad ke yang bersolat ataupun roh yang bersolat. Itu yang saya nak tanya. Saya kurang faham itu. Oh, kitab nombor berapa tu? Itu tak salah saya mengenal diri ayat nombor muka surat 97 kalau tak lupa 97. lah. Baik. Ananda yang dikasihi, sebelumnya saya ucap banyak-banyak terima kasih kerana meluangkan masa membaca kitab-kitab ilmu untuk kenali. Baik. Saya pun telefon Tuan Haji dekat 15 kali ni baru dapat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik. Berbalik kepada pertanyaan solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat. Jadi ini berkait dengan fardu. Solat itu kan fardu. Fardu sebelum fardu, fardu di dalam fardu, fardu sesudah fardu. Jadi apabila dikatakan fardu sesudah, fardu semasa, fardu sebelum. Jadi siapa yang sebetulnya berfardu? Contohnya solat. Ya, contohnya solat. Siapa yang bersolat? Nak kata kita bersolat, kita barang mati, kita barang tak ada, kita barang adum. Ya, kita barang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya upaya. Nak kata Allah bersolat, Allah nak sembah siapa? Allah nak sembah siapa? Dia sudah Allah. Jadi Allah tak perlu bersolat. Dan tubuh kita ni pun tak boleh bersolat kerana tak ada daya upaya. Lalu orang tua dahulu apabila anak muridnya bertanya tentang solat, tentang mengenal diri, beliau mengarahkan supaya kita pergi belajar dengan sepohon kayu. Ambil iktibar dengan sepohon kayu. Apa dia cerita? Wahai murid-muridku, kau tengok di seberang sana ada sepohon pokok kelapa. Di mana kelapa? Kamu cari di mana kelapa. Apabila kamu berjumpa dengan kelapa, kamu tahulah siapa dirimu dan tahulah siapa yang bersolat. Jadi kalau ayanda bertanya kepada ananda, di dalam sepohon kelapa itu, mana yang dikatakan kelapa? Saya dah tahu Tuan Haji. Oh. Pasal masa saya tengok Tuan Haji punya video-video, ada satu video yang Tuan Haji ada cerita, kata saya kalau tak lupa lah. Saya? Mbok dia lah tu Tuan punya kelapa ya, kalau tak salah. Sana dah saya tak lupa dah 3-4 tahun lepas. Siapa yang bersolat? Apa ni, mana kelapa? Cuba ingat, mana kelapa? Dia punya mbok dia kelapa Tuan Haji. Kalau tak silap saya lah, yang saya pernah dengar Tuan Haji pernah ada juga cerita dalam satu video. Saya pun tak ingat lah. Mana kelapa? Kalau daun kelapa. Jadi kalau batang kelapa, isi kelapa, air kelapa, lidi kelapa, pohon kelapa, pokok kelapa, kelapanya mana? Tak ingat ya? Ingat juga dah, tapi dah lama benda tu. Tuan Haji,
Kalau embut kelapa tu betul tak Tuan Haji? Embut itu apa ya? Embut kelapa. Masuk dia dalam ni lah. Dalam Oh, dia oh macam dalam unggut. sabut tu. Unggut. Embut lah orang panggil. Saya pun tak ingat. Rasanya jauh tu. Oh. Jauh lagi. Jadi begitu juga solat. Okey. Jikalau ayanda tanya lagi satu soalan. Ya, sebelum kita menjawab bab solat. Di atas diri kita di seorang perempuan. Ya, seorang perempuan kelihatannya cantik. Ataupun seekor singa kelihatannya garang. Di mana cantiknya seorang perempuan, di mana garangnya seekor singa? Agak-agak di mana cantiknya seorang perempuan itu? Di matakah, di keningkah, di bibirkah, atau di mana? Kira-kira anda di mana cantiknya seorang perempuan itu? Saya pun tak dapat nak jawab tu. Kalau saya tak pernah dengar pun lagi dalam video Tuan Haji tu. Kalau anda tengok seorang perempuan, di mana cantiknya? Tengok seekor singa, seekor harimau, seekor anjing kah, di mana garangnya? Agak-agak di mana garangnya seekor anjing lah. Seekor singa, seekor harimau. Di mukanya Tuan Haji. Di mukanya, jikalau kita cat muka dia tu dengan cat merah, dia singa juga. Kalau saya, yang cantik tu Allah SWT. Kita simpan ke tepi dulu Allah itu, kita letak di atas satu perempuan, di mana cantiknya. Begitu juga. Ya, silakan. Di mana cantiknya seorang perempuan? Boleh tak saya nak tanya bab lagi satu? Boleh. Tuan Haji, saya putus kalamnya. Ya, silakan. Halo? 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 Tidak kedengaran suaranya Nanda. Cuba pindah tempat asal tadi. Duduk tempat telefon mula-mula tadi. Ya? Duduk tempat yang mula-mula tadi. Tak dengar? Saya dengar suara. Putus-putus ya. Baik, kalau dengar suara saya ya. Dengar. Baik, dengar sini baik-baik. Jikalaulah seorang perempuan itu tidak hidup, bolehkah dia cantik? Bolehkah dia gagah? Begitu juga harimau, begitu juga singa, begitu juga anjing, begitu juga kita. Begitu juga pokok kelapa. Jikalau dia tak hidup, bolehkah dia berjalan? Bolehkah dia ada kaki? Bolehkah ada taring harimau itu? Bolehkah cantik perempuan itu? Sudah tentu tidak, bukan? Jadi mana pokok kelapa? Pokok kelapa itu mana kelapa? Kelapa itu duduknya pada hidup. Hidup itulah kelapa. Faham? Hidup itulah kelapa. Jikalau tak hidup, masakan ada kelapa? Apalagi pokok kelapa. Mana kelapa? Kalau ini pohon kelapa, batang kelapa, pokok kelapa, kelapanya mana? Hidup itulah kelapa. Begitu juga seorang perempuan. Mana cantiknya seorang perempuan? Pada hidupnya. Begitu juga pada singa, pada harimau, pada anjing. Garangnya pada hidupnya. Kalau mati boleh tak harimau tu garang?
Ya Tuan Haji. Jadi berbalik kepada solat. Berbalik kepada solat yang Ananda tanya tadi. Jikalau kita ni mati, boleh tak bersolat? Cuba jawab. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya tanya lagi sekali. Jikalau kita ni mati, boleh tak bersolat? Tak boleh. Jadi, yang bersolat itu siapa? Yang hidup ke yang mati? Yang hidup yang bersolat itu lagi. Hidup itulah yang bersolat. Oh. Begitu belajar makrifat ni. Bukan jasad, bukan kaki, bukan tangan, bukan dahi, bukan kepala, bukan mulut yang bersolat. Kalau tidak, solat itu lagi. Hayat itulah yang bersolat. Pandai pun Ananda. Hayat itulah yang bersolat. Hayatlah yang berjalan. Hayatlah yang hidup. Hayatlah yang bersuara. Ya. Hayatlah yang berdiri, yang rukuk, sujud. Hayatlah Ananda yang dikasihi. Yang sebenar-benar bersolat itu hayatmu, hidupmu. Hidup. Allahu Akbar. Baru saya faham Tuan Haji. Begitu cara kita belajar. Jangan tunjuk rajin bersolat. Jangan tunjuk alim. Jangan tunjuk taat. Rajin, alim, taat itu Allah yang bagi, bukan kamu. Yang berdiri bukan kamu. Yang rukuk bukan kita. Hidup tu boleh berdiri, boleh Tuan Haji. Boleh bersolat. Orang mati ada kaki kah? Ada. Ada kepala kan? Kenapa tak berdiri? Kenapa tak sujud? Kerana dia mati Tuan Haji. Mati kerana apa? Tak ada apa? Orang mati ni tak ada apa? Tak ada hayat. Tak ada hayat. Orang mati tak ada hayat. Jikalau ada hayat, barulah dia boleh bersolat, baru dia boleh bersujud. Hayat itulah yang sebenar-benar bersolat, bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Tidak berhenti-henti. Solatul daimun. Cuma ya. Apa Ananda? Tak dengar suara putus-putus. Jadi itu sajalah dulu Ananda. Anda luangkan masa untuk menjawab kerana Ananda telah membaca banyak kitab. Jadi barang lagi. Ya. Ayanda, saya nak tanya. Ya. Tu dekat Johor, rumah Ustaz Syahril tu kat mana Tuan Haji? Saya tengok dalam video Tuan Haji yang ramai-ramai tu. Begitulah anak murid ayahanda ini terkadang-kadang ananda lebih pandai dari kita sebagai seorang guru. Ayahanda menjadi guru besar, tetapi murid menjadi menteri besar. Jikalau ananda dapat berjumpa dengan Tuan Guru Syahril, ya alangkah baiknya. Kerana beliau tapi Tuan Haji, saya tak tahu dia punya alamat dia kat mana tu. Kalau Tuan Haji boleh WhatsAppkan nombor saya ni, alhamdulillah juga. Nanti ayahanda bagikan nombor Tuan Guru Syahril. Biarpun dia muda, Tuan Haji WhatsAppkan pada nombor saya ni, boleh WhatsApp. Tapi jangan terkejut, umurnya muda daripada kita. Pasal saya tengok dalam video Tuan Haji buat live tu, saya tengok 3-4 bulan yang lepas. Tuan Haji, saya buku mengenal Allah pun beli juga, saya beli 2. Cuma buku yang hijau tu mengenal Allah kan. Baik. Saya beli juga. Baik, di kesempatan ini saya sebagai pengarang, ya, sebagai penerbit buku, penerbit kitab ananda yang dikasihi, saya sarankan dengan penuh
rendah diri, bacalah kitab kisah para wali Allah, para sahabat. Itu jilid berapa? Jilid 4, 5 dengan 6 kah? Teramat cantik. Itu tajuk dia apa tu Haji? Kisah para sahabat. Sahabat. Wali-wali Allah. Baca jilid buku nombor 3, 4, 5 kalau tak salah. Tersangat indah. Cuma orang ni tak tahu nak memilih kitab. Sahabat-sahabat Rasulullah. Para wali Allah. Ya, macam Abu Yazid, Adawiyah. Ayanda. Saya ucapkan selamat, terima kasihlah kerana daripada 2018 sampai sekarang ni saya mengikut video Tuan Haji dah banyak berpuluh-puluh dah, dan saya beli 2 kitab Mengenal Diri Menawar tu saya dah baca 3-4 kali dah ulang-ulang balik lah. Terima kasih Tuan Haji. Amin. Selama ni saya cari ilmu ni daripada umur saya 35, 36. Sampai umur saya dah dekat 60 ni baru jumpa. Amin. Tuan Haji, saya pun ada kerja. Kalau ada masa, saya Alman bin Muhammad dari Johor. Saya berbanyak-banyak terima kasih lah kerana Tuan Haji dah halalkan apa yang saya belajar Tuan Haji punya video dan dalam buku Tuan Haji. Amin. Terima kasih kerana beli CD Ayanda. Terima kasih. Kalau Tuan Haji nanti nak WhatsAppkan Ustaz Saril tu, bolehlah WhatsApp kat nombor yang saya telefon ni Tuan Haji. Baik, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji.